Di kitab Faridatul Faraid, muka surat 14, baris yang kedua daripada bawah. Surat 14, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan melazim ia sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala pula akan nafi wajib perbuat sesuatu daripada segala mungkin atau meninggal perbuat sesuatu daripada mungkin. Dan jika tiada nafi wajib perbuat ataupun meninggalkan perbuat, nescaya lazim ketiadaan istighna'nya, ketiadaan terkaya Allah Subhanahu wa ta'ala daripada memperbuat sesuatu itu atau meninggalkan perbuat sesuatu daripada mungkin. Jadi yang termasuk di dalam sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat harus pada akal, yang mana terdahulu sifat 20 yang masuk di bawah istighna adalah 11. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 11 sifat yang wajib. Baki lagi 9, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. 9 lagi itu maksud di bawah iftikar. Jadi 11 sifat yang wajib, lawan di sifat mustahil 11, jadi 22. Jadi sifat harus ni pula masuk juga di bawah istighna. Masuk di bawah sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selepas daripada kitab Faridatul Faraid membicarakan sifat Allah, membicarakan sifat Rasul, jalanan yang masyhurnya aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50 selesai dah bicara dahulu sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Kesemuanya 50 aqaidul iman. Yang mana pembicaraan 50 aqaidul iman ini pembicaraan permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, iaitu mengenal Allah dan mengenal Rasul. Itu permulaan yang wajib. Jadi mengenal Allah, mengenal Rasul inilah mengetahui dan berpegang secara tafsil aqaidul iman yang 50. Kemudian selesai bicara aqaidul iman yang 50, aqaidul iman yang 50 ni terkandung pengertiannya di bawah 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang terkandung pengertiannya di bawah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 41. Mana 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus, 41 terkandung di bawah syahadah yang pertama. Kemudian terkandung di bawah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 9 sifat. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. 9 ni masuk di bawah syahadah yang kedua. Jadi 50 aqaidul iman ni pengertiannya terkandung di bawah 2 kalimah syahadah.
Kemudian permulaan ni nak membicarakan yang terkandung di bawah syahadah yang pertama dahulu. Nanti akan pergi pula kepada 9 sifat yang terkandung di bawah syahadah yang kedua. Jadi terkandung di bawah syahadah yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Penyaksian tiada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ilah ni al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Jadi diterjemah tu agak panjang. La ilaha illallah. Kalau ikut pendek je. La, tiada. Ilaha, Tuhan. Illallah, melainkan Allah. Pendek je. Tapi yang kita biasa dengar diterjemahkan dengan la ilaha illallah, tiada sembahyang yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang sebenar tu makna kepada ilah. Manakah ilah sembahyang yang sebenar? Ilah sembahyang yang sebenar yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Mana Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan? Sembahyang yang sebenar bersifat dengan istighna dan bersifat dengan iftikar. Apa dia istighna? Terkaya Allah. Lepas Allah daripada selain daripada Allah. Yakni lepas Allah daripada makhluk. Apa dia sifat iftikar? Berkehendak oleh tiap-tiap yang lain. Yakni makhluk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ilah. Sembahyang yang sebenar bersifat dengan istighna, bersifat dengan iftikar. Ini permulaan agama. Di sini tidak ada agama. Cuma kita ni secara pecahan pembiara kitab ni, ni nak perjelaskan lagi. Kalaulah kita ni ngaji sangat-sangat sifat 20, tapi kalau tanya balik hak sifat 20 berapa masuk dalam istighna, berapa sifat masuk dalam iftikar, kita tak pandai nak susung, tak apa tu. Tapi susunan ni untuk lebih mengkejapkan kita lagi. Tuhan mana yang bersifat dengan istighna? Tuhan yang ada sedia kala. Sebaliknya kalau ada tetapi ada permulaan, macam kita ni ada permulaan, kita akan berkehendak kepada Tuhan yang mengadakan kita. Kita tak ada lah istighna sebab kita berkehendak kepada Tuhan yang mengadakan kita. Allah ada sedia kala, Allah tidak berkehendak lepas daripada makhluk yang nak, lepas daripada yang lain nak mengadakan Allah Subhanahu wa taala. Pergi pula pada kidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Bersalang Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Bersalang Allah Ta'ala tidak serupa. Allah Ta'ala lepas terkaya daripada segala-gala yang baharu. Yang baharulah yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pergi pada iftikar pula. Berkehendak oleh tiap-tiap yang lain hanya kepada Allah. Yang pertama, Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Allah Tuhan yang esa. Bila Allah Tuhan yang esa, maka sekalian yang lain hanya akan berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Sebab itulah kalau fardu takdir, Tuhan ni berbilang, sekurang-kurang berbilang 2. Ada satu Tuhan, ada syarik, ada sekutu bagi Tuhan. Ada 2. Maka kedua-dua bukan ilah. Pada ni, kedua-dua bukan ilah. Sebab apa? Sebab kalau ada 2 Tuhan, kalau ada 2 Tuhan ni, kalau dia bertelingkah, berlawanan, maka langit bumi tidak akan ada. Tuhan yang pertama buat begini, Tuhan yang kedua tak comel, dia akan laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Tuhan kata, jikalau ada di langit dan bumi ni Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, nescaya binasa langit dan bumi. Yang mana binasa? Kalaulah bertelingkah, tak sempat nak buat. Kalau kata bekerjasama, contoh
Allah Ta'ala satu Tuhan, syarik satu Tuhan, sekutu. Allah Ta'ala buat langit, uruh langit. Syarik sekutu, buat bumi, uruh bumi. Jadi Tuhan hak langit ni, hak bumi tidak berkendak kepada dia. Ada ni. Tuhan hak bumi ni, hak langit tu tak berkendak pada dia. Tidak iftikar kepada, sebab ada dua Tuhan. Maka kedua-dua bukan ilah. Kedua-dua bukan ilah. Dia ilah Tuhan ni bersifat dengan iftikar, dengan bahawa berkendak oleh tiap-tiap yang lain hanya kepada satu Tuhan. Sebab itulah asasnya kalimatut tauhid, la ilaha illallah, tu asas dia, keesaan. Sebab apa? Sebab kalau berbilang, maka bukan Tuhan kedua-dua. Sebab apa? Sebab yang lain makhluk ni akan berkendak separuh pada satu Tuhan, separuh pada satu Tuhan. Maka kedua-dua bukan Tuhan. Badan ni. Ni kena faham molek ni. Kalau ada dua Tuhan, dua-dua bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab tidak berkendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Macam mana kalau satu Tuhan, orang Islam percaya, beriman hanya Allah Subhanahu Wa Taala jua Tuhan. Kalau ada dua je Tuhan, maka kedua-dua bukan Tuhan, termasuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang Islam yang beriman, semuanya percaya Allah jua Tuhan. Tiba-tiba Allah jua Tuhan. Yang berlaku bukan kesemuanya perbuatan Allah. Tidak ada wahdaniyah pada perbuatan. Hak ni samalah. Ternapi Allah sebagai ilah sembahyang sebenar. Kalau ada dua Tuhan, kan dia wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Kalau ada dua Tuhan, apa ni? Berbilang pada zat. Allah satu Tuhan, syarik sekutu satu Tuhan. Mustahil. Sebab kalau berbilang Tuhan, kedua-dua bukan Tuhan. Sebab tidak bersifat dengan iftikar, berkendak oleh sekian yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau satu Tuhan, esa pada zat, satu Tuhan, tetapi tidak esa pada perbuatan. Tidak esa pada perbuatan. Satu Tuhan, tapi yang berlaku perbuatan Allah suku, perbuatan makhluk suku. Kalau sama-sama Tuhan pun, oleh kerana Tuhan yang pertama buat bahagian dia, Tuhan yang kedua buat bahagian dia. Tuhan yang buat bahagian dia, hak bahagian Tuhan kedua dia tak ada kena-mengena. Tuhan bahagian kedua buat bahagian dia, hak Tuhan bahagian pertama tak ada kena-mengena. Dua-dua bukan Tuhan. Pandai ni. Macam mana hanya satu Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala jua Tuhan. Tiba-tiba tidak keesaan pada perbuatan selain daripada Allah. Makhluk perbuat juga dengan bahawa bila makhluk berkah, maka makhluk tidak iftikar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian langit perbuatan Allah, makhluk berkendak kepada Allah. Sebab langit perbuatan Allah. Yang berlaku di bumi ni bukan perbuatan Allah. Maka yang berlaku di bumi tidak iftikar kepada Allah. Berarti Allah bukan ilah, bukan sembahyang yang sebenar pada pegangan dia. Cakap mulut je. Ni faham boleh ni. Ni kita bicara bab permulaan agama. Istirnak yang kita bicara sekarang, dan iftikar nanti dia akan bicara. Untuk mengenal Allah sebagai ilah, bukan hanya di mulut sahaja. Orang Islam memanglah gitu belaka. Allah Ta'ala jua Tuhan, esa pada zat. Yang berlaku. Sebab iftikar Allah, Allah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Kalau hanya esa pada zat, kalau berbilang Allah satu Tuhan, syarik sekutu satu Tuhan, waktu tak ada orang Islam gitu. Kalau ada dua Tuhan seumpama tu, dua-dua bukan Tuhan. Macam mana pula esa pada zat, Allah Ta'ala jua Tuhan, tapi tidak esa pada perbuatan. Allah perbuatan Allah, yang lain daripada Allah perbuatan masing-masing, bukan perbuatan Allah. Hal ni sama jugalah.
ternapi Allah sebagai ilah, sembahan yang sebenar yang bersifat dengan iftikar. Ni memang saya ulang-ulang semua. Macam minggu lepas lah. Jadi sifat haru hak baca dalam kitab ni baca dulu tadi. Kemudian kita hura-hura-hura. Tak sempat nak masuk hari ni kita ulang minggu depan pula. Minggu depan tak cuti ni. Jangan faham raya Nang pula raya haji ni. Tak ada raya Nang raya haji ni. Esok hari Rabu Masjid pada Kolang pun ada esok. Ada lagi esok. Kena-kena esok hari Arafah ni kerajaan Terengganu cuti dah. Jabat cuti dah. Sekolah cuti dah. Kalau tahu gitu minggu lepas cuti juga kan. Tak tahu minggu lepas. Jadi minggu raya kami. Hari Rabu, hari Arafah. Kena-kena kerajaan cuti dah. Terengganu je hari Arafah cuti. Terengganu ni 9 Zulhijjah cuti. 10 11 2 hari cuti. KA sehari je cuti. Ada ni. Dia apa hari Tai Pusang ke apa? Terengganu dak cuti dia gitulah. Jadi hok KA Nur Haji cuti sehari. Kita cuti 2 hari itu sebab Tai Pusang ke apa? Kau mana? Hok Terengganu tak ambil. Jadi Terengganu hok tu ganti dengan raya haji hari yang kedua. Hari Arafah tu hok tu Terengganu sendiri. Jadi 3 hari lah. Esok cuti. Tapi pada Kolang insya-Allah esok ada lagi. Jadi saya sebut minggu lepas istighna satu, iftikar satu. Iftikar belum bicara ni. Yang saya tekan minggu lepasnya mati molek akidah kita pada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, pada perbuatan istighna dan wahdaniyah pada perbuatan iftikar. Ini kena mati molek dua ni. Mukhalafatuhu ta'ala li hawadith 3. Mukhalafah pada zat, mukhalafah pada sifat, mukhalafah pada perbuatan. Jadi wahdaniyah pun sama. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Yang nak fokus di sini hak mukhalafah pada zat, tu sahihlah mukhalafah pada zat tu. Zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk. Itu jelas. Kemudian wahdaniyah pada zat dengan bahawa hanya Allah jua Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Itu jelas. Yang nak kena fokusnya mukhalafah pada perbuatan dan wahdaniyah pada perbuatan. Mukhalafah pada perbuatan dengan bahawa perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baharu. Hawadih ni yang baharu, ini makhluk. Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baharu. Berarti yang baharu ada perbuatan, tapi tak serupa dengan perbuatan Allah. Itu makna dia. Bila pergi kepada itu istighna, pergi kepada iftikar, wahdaniyah pada perbuatan, esa pada perbuatan, esa pada perbuatan, satu pada perbuatan, dengan makna Allah jua yang perbuat segala-galanya. Bukan begitu esa pada perbuatan. Esa pada perbuatan dengan makna hanya Allah yang perbuat. Kalau hanya Allah yang perbuat, hawadis yang baharu, makhluk tak ada perbuatan, tak ada lah. Sebab hanya Allah yang perbuat. Dan tadi mukhalafah pada perbuatan, perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baharu. Dengan bahawa yang baharu ada perbuatan, tapi tak boleh bekah. Tapi yang baharu ada perbuatan. Adapun wahdaniyah pada perbuatan, esa pada perbuatan, satu pada perbuatan, dengan bahawa hanya Allah yang perbuat, selain daripada tidak ada perbuatan. Jadi tak serupa pula lah. Hak mukhalafah pada perbuatan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Ni kena ambil faham molek sini. Sining ni tak lepas sini tidak ada istighna, tidak iftikar dengan bahawa tidak mengenal Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Tak ada ni, tak ada lah. Ini kita bicara nak ni ibadah korban, itu ibadah yang sunat.
Nanti nak bicara bab takbir ketika hari raya haji, itu semua hak amal yang sunat. Kalau hak mengenal Allah ni tak selesai, semayang tak akan diterima, puasa tak akan diterima, hak ada Mekah ni pun tidak akan diterima. Tanda ni. Ini hak permulaan. Ini permulaan agama mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah jua ilah sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Yang kita fokus di sini, istighna Allah, mukhalafah pada perbuatan, iftikar, esa pada perbuatan. Tapi dari segi huraian tu seperti tidak sama. Hak ni bukan hanya kita pandai sebut di mulut. Orang pandai sebut di mulut, pandai sebut di mulut. Kena faham molek, ini akidah kita. Tapi kalau orang tanya, kita cuba gak perjelaskan, kita tak pandai, hiling kepala, tak ada masalah. Kita faham, kita pegang. Mukhalafah pada perbuatan dengan bahawa tidak serupa perbuatan Allah dengan perbuatan yang baharu. Mana yang baharu ada perbuatan tapi tak serupa. Tak serupa macam mana perbuatan Allah atas jalan mengadakan. Perbuatan yang baharu hanya ikhtiar dan usaha yang tak bekas sama sekali. Itu pegangan kita. Yang baharu makhluk ni, hamba ni melengkapi manusia, jin, malaikat, tu hamba belaka. Hanya ada pilihan dan perbuatan tapi tak bekas sama sekali. Kita berpegang seumpama tu. Tapi jangan lupa wahdaniyah, la ilaha illallah. Tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah, dengan makna Allah jua Tuhan, esa. La ilaha illallah dipanggil sebagai kalimatut tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lari situ. Esa pada perbuatan. Apa nak esa pada perbuatan? Yang perbuat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu esa pada perbuatan dengan makna selain daripada Allah tidak ada sebarang perbuatan. Tadi ni yang baharu, hamba ada pilihan, hamba ada usaha tak bekas juga, yang tak serupa dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan yang baharu makhluk atas jalan ikhtiar dan usaha tak bekas. Wahdanah pada perbuatan pula hanya Allah yang ada perbuatan. Hawadis makhluk selain Allah tidak ada perbuatan. Itu hakiki dia gitu. Dia kata hamba ada pilihan dalam perbuatan tak bekas, itu hanya pada zahir. Pada batin hakiki, la ilaha illallah. Dan kita baca lepas semayang, kena ingat. Lepas semayang kita baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, esa. Wahdahu, hal keadaan Allah, esa. 2. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, esa yang ketiga. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah pada perbuatan. Dengan bahawa hanya Allah yang perbuat, itu batin hakiki. Berarti hamba ni kita memilih, itulah perbuatan Allah. Berarti hamba usaha, itulah perbuatan Allah. Jadi hamba ada pilihan perbuatan hanya pada zahir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah. Akan dikau ya Allah, kami yang minta pertolongan. Kami ada pilihan, kami ada perbuatan usaha. Tapi hakikinya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hakiki dia. Itu hakiki dia. Alhamdulillah, itu tauhid uluhiyah. Rabbil alamin, tauhid rububiyah. Kita orang yang beriman kena lengkap kedua-dua. Alhamdulillah, segala pujian tertentu bagi Allah. Hanya Allah yang berhak. Kenapa? Kerana semuanya hak dia belaka.
Itu alhamdulillah. Alhamdulillah tu bukan hanya memuji, bukan alhamdulillah itu sendiri dengan makna tauhid. Sebab tu ada pandangan, walaupun ini bukan pandangan muktamad. Pandangan muktamad, afdalu zikri la ilaha illallah, Nabi kata. Selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Tapi ada pandangan yang mengatakan yang paling lebihnya bukan la ilaha illallah, sebaliknya alhamdulillah. Yang mana akhirnya alhamdulillah ni dalam syurga masa lagi diucapkan, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir kesudahan doa seruan ahli syurganya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi setengah orang kata alhamdulillah lebih besar daripada la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah mengandungi makna tauhid. Sebaliknya alhamdulillah mengandungi pujian satu dan tauhid satu. Dua situ. Apa tauhidnya? Alhamdulillah dengan makna kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mana? Rabbil alamin. Allah Rabb, tauhid rububiyah. Apa dia asal tauhid rububiyah? Mengesakan Allah pada perbuatan, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan yang melakukan kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wahdaniyah pada perbuatan. Jadi hak mukhalafah pada perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baharu. Perbuatan yang baharu hanya atas jalan ikhtiar usaha tapi tak berkah. Ikhtiar usaha hamba ni hanyalah pada zahir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hakikinya tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesemuanya datang daripada perbuatan Allah. Bukan kata hamba memilih, terdetik di hati hamba pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hamba gerak diam usaha, berkelip mata, bergerak nadi pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid wahdaniyah pada perbuatan. Itu akidah kita, akidah suratul Fatihah. Ni kena kemah molek, kena mati molek. Sini tak ada lah. Tak ada. Kita ni umumnya kita ni nak ke agama belakalah, nak agama lah. Dunia sementara, agama sebagai bekal akhirah. Nak agama bekal akhirah, kena pastikan ada usuluddin, tapak agama. Sembahyang puasa, zakat haji takkan diterima tanpa ada tapak agama. Bahkan orang Islam tapi berakidah dengan akidah yang kafir, sembahyang puasa zakat tidak sah sama sekali, wajib diqadakkan kembali. Orang Islam tapi berakidah dengan akidah yang berdosa besar, akidah bid'ah. Sembahyang sah, puasa sah, zakat haji sah, tapi tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena ulang-ulang semua-semua. Kena mati molek bahagian kita. Boleh hura pada anak cucu kita. Hak bahagian kitanya faham, pegang, beres. Tapi tak beres. Itu beres kita. Keluarga kita macam mana? Mereka cari sendiri. Orang sekarang nak agama belaka macam sebut tadilah, tak kenal agama. Nak cari agama yang macam mana? Nak melengkapkan Islam, iman dan ihsan, fardhu tauhid, fiqh dan tasawuf, nak cari di mana? Kata macam mana? Kita mak ayahlah. Itu tanggungjawab kita. Mana kita belajar akidah ni bukan hanya setakat pegangan sendiri. Biar kita boleh cerita macam contoh tadi. Mukhalafah pada zat sifat perbuatan, wahdaniyah pada zat sifat perbuatan. Dan kitab Faridah kita ni comel ni. Hak mukhalafah pada zat sifat perbuatan pun comel, wahdaniyah pada zat sifat perbuatan pun comel. Wahdaniyah pada perbuatan keluar dua makna. Ternapi mensyirikkan Allah pada perbuatan yang ada dua kesyirikan. Satu kesyirikan yang khilaf pada kafir, satu kesyirikan yang kafir ijma' ulama orang Islam. Kita bicara sekarang kafir hukum akhirah dengan bahawa imannya tidak sah.
Hukum dunia orang Islam lah. Sebab mak ayah kita Islam, kita Islam yang kita warisi, Islam yang kita pusakai daripada ibu bapa kita. Tapi iman tidak warisi. Islam kita warisi, tapi iman tidak warisi. Ada ni. Iman ni kena tanam. Dia balik sebagai orang Islam, tapi iman akidahnya berpegang akidah yang kafir, tak sah iman, kafir di sisi Allah, kafir hukum akhirah, kekal neraka selama-lamanya sebagai orang kafir. Ada ni. Orang zahirnya orang Islam. Yang lebih malang laginya bersembahyang, berpuasa. Lagi pada bicara bab akidah, akidah yang kafir, mensyirik ke Allah pada perbuatan yang kafir. Ataupun sekurang-kurangnya berakidah dengan akidah yang khilaf pada kafir. Orang Islam, rukun iman yang keenam pun tak lepas. Mana? Baik, jahat datang daripada Allah Ta'ala. Anda kitab Faridah kita ni panjangkan bicara. Yang jahat datang daripada iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kehendak dan Allah yang melakukan perkara jahat, baik dan jahat. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Tiba-tiba yang jahat bukan perbuatan Allah. Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui. Ini akidah yang khilaf ulama. Kafir, iman tidak sah. Ataupun tak hukum kafir lah, tapi akidah yang dosa besar, akidah yang bid'ah, akidah yang sesat, amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana orang Islam yang bersembahyang tapi berakidah perkara jahat bukan datang daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ahli sunnah, ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat qada dan qada. Perkara jahat mana ni? Perkara jahat yang dilakukan oleh manusia, qada dan qada. Perkara jahat yang dilakukan oleh jin, qada qada. Perkara jahat yang dilakukan oleh iblis, oleh syaitan, qada dan qada. Sekalian qada. Perkara jahat qada ni bukan jahat manusia saja. Jahat manusia mari daripada godaan syaitan. Jahat manusia ni qada, godaan syaitan pun qada. Ada ni. Kebaikan yang berlaku qada. Kebaikan tu datang daripada malaikat. Yang berlaku pada malaikat pun qada. Selain daripada Allah, manusia, jin, malaikat ke, syaitan, iblis ke, lemah, tidak ada sebarang perbuatan yang berlaku qada. Ni pilih sebut kata hak jahat qada, senyum lagi. Hak berlaku di syaitan tu qada. Oh, syaitan duk goda jadi jahat orang ni, qada juga. Sekalian yang berlaku baik dan jahat qada. Hak jahat berlaku pada manusia, hak jahat berlaku pada jin, syaitan ke, iblis azazil ke, yang berlaku kesemuanya adalah qadar dan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sining cendeng, sining tak lepas, rukun iman yang keenam tak lepas. Rukun iman ni bukan cabang iman. Rukun iman tak lepas, habis cerita. Kejap balik bab iman akidah pergi pada amal ibadah. Kita nak menghadapi ni raya haji untuk melakukan ibadah korban. Mana ni? Orang yang ada iman, orang yang ada akidah, yang untuk meningkatkan bekal akhirah. Bekal akhir di antaranya kita nak menghadapi raya haji, melakukan ibadah korban. Jadi insya-Allah macam sebut tadi, baca kitab ni dahulu, kemudian baca kitab tadi akan hurah balik, mengurpanglah pulaknya. Jadi insya-Allah saya akan masuk kepada bicara bab korban. Kemudian kalau sempat saya akan pergi pada bicara bab takbir ketika raya haji lah. Bab takbir raya haji tak sama dengan raya puasa. Raya haji ni ada takbir bermula daripada 9 Zulhijjah, subuh hari Rabu, sampai ke gelincir matahari 13 Zulhijjah, gelincir matahari hari Ahad. Ini tak sama dengan ketika kita menyambut Aidilfitri lah. Ini pun kena cerita jugalah. Hak tiap tahun pun kena peringat juga. Kena letak molek, hak takbir muqayyadnya mana, takbir mursalnya mana. Tapi sebelum tu insya-Allah saya akan pergi kepada berkaitan dengan ibadah korban.
Wallahu a'lam.